Saya Yusuf, Anda rasa kita tunggu dalam beberapa minit lagi. Boleh Ustaz. Boleh, insyaAllah. Okey lah, kita mula terus lah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kerana diizinkan Allah untuk bertemu lagi pada malam ini. Dan seperti biasa, untuk sesi saya dengan Akademi Tadabbur Malaysia ni, kita akan bedah buku Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan. Dan buku ni sebenarnya adalah buku Talbis Iblis, Belitan Iblis. Tapi saya garap atau tulis buku ini disesuaikan dengan situasi alam lain. Dan bulan 2 minggu lepas, antara topik yang kita bincangkan adalah bab yang keempat, iaitu Rasul dan juga para sahabat Nabi dalam kalangan jin. Kita dah jelaskan panjang lebar. Tuan-tuan boleh tengok balik dah video rakaman kita untuk sesi lepas. Cuma sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya, kita recap sikit. Kesimpulan. Ni buku ni antara, bagi saya lah, saya suka buku ni sendiri walaupun saya tulis. Sebab dia bahagian hujung ni ada kesimpulan yang mana kadang-kadang kalau kita baca tulisan yang panjang pun kita nak tahu apa conclusion yang meringkas. Jadi di setiap bab buku ni ada kesimpulan-kesimpulan yang boleh membantu kita untuk memahami dulu isi mesejnya. Jadi kesimpulan, hanya lelaki dalam kalangan manusia yang dilantik sebagai Rasul, dapat wahyu, sampaikan risalah. Rasul dalam kalangan jin yang merujuk kepada pendakwah ataupun pemberi peringatan, ataupun kita kata para sahabat Nabi dalam kalangan jin. Kemudian para pendakwah ataupun pemberi peringatan daripada kalangan jin, ini boleh diiktiraf sebagai sahabat Nabi lah. Okay, sahabat Nabi itu kita bincang dah itu. Kemudian ini kita akan masuk audio saya macam mana? Ustaz Yusuf clear tak? Sebab ada yang kata audio saya tak kurang clear. Jelas, Al-Fadhil. Jelas. Alhamdulillah. Mangkali Norahilah ni nak kena cek balik apa ni connection dia lah. Tu kadang-kadang dia jadi lagu tu. Okay, bila yang lain bagi feedback clear, alhamdulillah. Mungkin Norahilah kena left masuk balik ataupun check connection . Okay, alhamdulillah. Dan malam ni kita akan bincang satu topik yang saya kira agak menarik untuk dibincangkan, sebab itulah saya masukkan dalam bab buku ni. Sebab ini antara perkara-perkara yang orang Melayu banyak dapat rujukan daripada filem.
banyak dapat rujukan daripada filem. Lalu rujukan fiksyen daripada filem itu disebarkan, lalu berpindah generasi demi generasi, sehingga akhirnya orang mendapat rujukan daripada filem bukan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita pegang betul kepada adabnya. Allah Ta'ala kata, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau sekarang kamu bersisi pandangan tentang suatu perkara, boleh ke tak tangkap atau sebagainya, rujuklah kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tambahan pula macam selalu saya jelaskan daripada awal sesi kuliah saya katakan jin ataupun syaitan ni benda ghaib, dan benda ghaib adabnya mesti berdasarkan wahyu, tak boleh nak memandai. Dan malam ini kita akan bincang insya-Allah secara agak terperinci lah. Adakah jin boleh ditangkap seperti mana didakwa? Okey, mukaddimah dia saya ambil saya garapkan daripada cerita seram lah. Cerita seram ataupun orang Melayu punya cerita hantu. Saya tak suka sangat panggil cerita hantu, cerita seram. Saya suka panggil cerita terkejut. Sebab hantu ni tak seberapa pun. Tapi dia timbulkan rasa takut seram tu dengan kejutan-kejutan, muncul, mengejut dan sebagainya. Okey, dalam cerita seram biasa dipertonton kemampuan sebilangan manusia macam perawat ke, bomoh ke ataupun pawang untuk menangkap jin. Lepas tu masuk dalam botol, lepas tu dibuang ke sungai, buang ke laut. Lepas tu bila botol tu ditemui oleh orang lain, dia ambil botol tu dibuka, lalu jin setan tu pun terlepas lalu kembali mengganas. Ini yang biasa dipertontonkan. Okey, secara logiknya kalau kita kata sukar untuk menangkap jin kerana ia dicipta daripada api yang berjirim tidak stabil. Apatah lagi kalau kita tempatkan dia dalam satu bekas, dia akan terbakar lah. Bekas akan terbakar, jin tu akan bebas. Walaupun mungkin kita kata kita tangkap dia terkurung dengan ayat Al-Quran. Itu logik. Okey, tak apa. Kalau logik itu kita ambil kira kemudian. Tetapi bab ini mengulas persoalan tentang perkara ini menurut perspektif Al-Quran dan Quran Sunnah. Tengok Dia yang pertama, ada beberapa isu yang saya ketengahkan supaya mudah untuk kita fahami topik. Okey, yang pertama, terdapat perselisihan pendapat tentang kemampuan untuk manusia menangkap jin dan juga syaitan dalam bentuk asal. Dalam bentuk asal. Kenapa saya tegaskan dalam bentuk asal? Sebab apabila jin ataupun syaitan ni dah menjelma dalam rupa lain yang berjisim, bukan sahaja kita boleh tangkap, kita boleh bunuh. Cuma bila dalam bentuk asal, hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Okey, tengok perselisihan itu berpunca daripada cara memahami hadis Nabi. Kisahnya hadis Nabi diganggu oleh iblis ketika solat. Dalam peristiwa itu Nabi melaknat iblis banyak 3 kali. Tengok selesai je saya dah ringkaskan matan hadis ni, kita betul masuk pada apa yang diucapkan oleh Nabi kita di hujung peristiwa ketika diganggu oleh iblis. Okey. Lepas solat Nabi kata inna aduwallahi iblis jaa bi shihabin min nar yaj'aluhu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah iblis datang bawa syihab. Dia tengok terjemah terus. Sesungguhnya si musuh Allah iblis telah datang membawa secebis api untuk dilemparkan ke mukaku ketika Nabi solat. Lantas aku ucapkan a'udzu billahi mink. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatanmu sebanyak 3 kali. Lafaz ini tak jadi masalah tuan-tuan kalau kita gunakan untuk menghalau atau minta perlindungan daripada mungkin gangguan yang kita alami. Contoh kita berjalan, terasa memang ataupun ada makhluk yang mengganggu kita, jin setan lah. Bacalah a'udzu billahi mink. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatanmu. Lepas tu Nabi kata al-la'anuka bi la'natillah. Aku laknat kamu sekarang dengan laknat Allah. 3 kali juga. Lepas tu falam yastakhir 3 marrat. Okey, 3 kali. Seterusnya aradtu an akhidahu. Nabi kata aku pun nak ambil, nak pegang si iblis. Macam seorang bila Nabi baca macam tu, iblis kita kata terbelenggu seketika, tak boleh bergerak. Lalu Nabi pun nak pegang. Dia kata thumma aradtu an akhudahu, aku nak pegang dia, wallahi. Nabi kata wallahi, demi Allah, laula. Tuan-tuan penting kalau mengaji bahasa Arab perkataan laula ni, kalaulah bukan kerana. Laula ni nak menunjukkan benda tu
katakanlah macam tak berlaku. Nanti kita akan bincang bawah tu. Nabi kata laula da'watu akhina Sulaiman, kalaulah bukan kerana doa saudara kami itu Nabi Sulaiman, la asbaha muthaqan, sudah pasti iblis tadi itu akan muthaq, terbelenggu, terikat biha, di tiang masjid, yal'abu bihi wildanu ahli Madinah, dia akan jadi mainan kanak-kanak Madinah. Dan apa kata-kata saudara Sulaiman ni kat mana? Dalam surah Sad. Nanti kita akan bincang. Mana ayatnya yang menyatakan ini adalah mukjizat khusus untuk Nabi Sulaiman sahaja. Okey. Sabda lain pula, ni cerita hadis lain, hadis sahih. Ni tadi iblis, ni ifrit pula, jin ifrit. Jin ifrit ni jin hak samsing lah, kata-kata hak kuat, perkasa dan juga samsing. Dia kata apa? Nabi kata semalam jin ifrit cuba menggangguku untuk menjejaskan solatku. Okey. Betul, liyaqtata alayya salah. Betul, inna Allah amkanani minhu. Lalu Allah, dia kata, membantuku untuk menewaskannya. Lepas tu fada'attuhu, lalu aku berjaya cekik leher dia. Aku cekik leher dia. Nabi kata, falaqad hamamtu, lalu aku ingin sekali an arbitahu ila jambi sariyatin min sawarin masjid, dekat satu bahagian tiang masjid. Kenapa? Hatta tusbihu tanzuruna ilaihi ajma'un aw kullukum, sehingga dia kata nanti kamu boleh tengok macam mana rupa iblis ataupun setan tu. Iblis apa? Ifrit. Thumma dzakartu, kemudian aku pun teringat qaula akhi Sulaiman, kata-kata saudaraku Sulaiman. Siapa? Nabi Sulaiman. Apa dia kata? Dia kata rabbighfirli, Tuhan ampunkan dosaku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan anugerahkan kepadaku. Ini doa Nabi Sulaiman dalam surah Sad, surah yang ke-30. Dia kata apa? Nabi Sulaiman selepas diuji oleh Allah dalam sebuah peristiwa, baginda berdoa, dia kata, wahai Tuhan, kau ampunkan dosaku. Bukan baginda berdosa, tapi nak menunjukkan rendah diri, sifat rendah diri baginda. Dia kata wahabli mulka, dan anugerahkan kepadaku mulka, kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tak ada siapa pun dapat. Dan antara satu mukjizat Nabi Sulaiman yang dimiliki oleh baginda sahaja, baginda mampu mengawal angin, mengawal jin, setan, tahu bahasa burung dan sebagainya. Dan perkara disebut jelas dalam surah Sad ni, kalau kita buka ayat yang seterusnya 36, 37, 38 dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia nak tangkap, nak bawa ke tiang masjid. Lepas tu tiba-tiba dia teringat ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Lalu dia kata apa? Allah penghalau setan tu pergi, iblis ifrit tu pergi dalam keadaan terhina. Okey, pihak yang mendakwa jin mampu ditangkap akan berlandaskan kepada zahir hadis ini. Dia kata apa? Dia kata Nabi mampu sebenarnya, boleh tangkap ni. Tapi Nabi lepaskan setan itu demi menghormati Nabi Sulaiman. Jadi macam, Sulaiman minta benda ni hanya ada pada dia saja. Tiba-tiba aku juga tangkap. Macam seolah-olah, macam korang adab lah aku dengan Nabi Sulaiman, lalu diperlepaskan. Okey, manakala pihak yang mendakwa jin tak mampu ditangkap, ada dalil dia juga. Yang pertama, ni tengok. Yang pertama, kemampuan untuk menangkap jin adalah mukjizat khusus Nabi Sulaiman. Tengok dalam ayat ni, Allah kata walaqad fatanna Sulaiman, kami uji Sulaiman dengan satu kejadian. Alqaina ala kursiyyihi, dan kami campak letak satu jasad yang tak cukup sifat atas takhta kebesaran atau singgasana baginda. Dia panjang lebar ni. Kalau kita bincang ujian kepada Nabi Sulaiman ni, mudah yang sahih lah. Sahih paling ada banyak riwayat sahih, riwayat tak sahih, Israiliyat dan sebagainya. Kita ambil satu riwayat yang sahih, cerita dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baginda ni dia pernah sebut, dia kata malam ni aku akan tawaf, aku akan pusing ke semua isteri aku, aku akan setubuhi semua isteri aku, supaya setiap seorang daripada mereka melahirkan anak lelaki yang kuat perkasa, boleh berjuang pada jalan Allah. Cuma baginda tak sebut insya-Allah, lupa nak sebut insya-Allah. Jadi akibat dia, semua isteri hak dia setubuhi tak mengandung kecuali seorang tu anak tak cukup sifat. Lalu anak tak cukup sifat itu
menjadi kita kata satu ujian lah. Sulaiman ni hebat dah orang ni, tapi tak ada anak lelaki. Anak lelaki seorang tu pun cacat, tak cukup sifat. Lalu anak seorang hak tak cukup sifat itu duduk atas kita kata singgah sana, ataupun nama Nabi Sulaiman tu seorang raja Nabi yang hebat, itu menjadi satu perkara yang kita kata menyedihkan bagi dia. Itulah ujiannya. Jadi selepas Nabi Sulaiman berdoa, dia kata Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia kata Tuhan anugerahkan kepadaku kerajaan dan yang tak akan siapa dapat selepas ini. Innaka antal wahhab. Lalu ayat yang ke-36 sampai 38 ni Allah Taala makbulkan. Allah kata apa? Fasakharna lahu riyah. Maka Allah kata kami kabulkan permintaannya itu. Dia je dapat. Orang lain tak dapat. Apa dia? Kami mudahkan baginya menggunakan angin bertiup perlahan-lahan mengikut kemampuannya. Mana saja nak pergi. Patut Nabi Sulaiman kalau baca dalam kisah-kisah dalam ayat lain pun, baginda ni nak pergi ke mana pun dia boleh mengarahkan angin. Cerita dia akan letak satu pelantar besar macam tu. Lepas tu atas naik bakulah segala rakyat dia perlu bergerak nak pergi. Lepas tu angin pun akan datang, angin akan tarik, tolak naik. Lepas tu akan terbang. Macam cerita Avengers lah, dia ada kapal tu. Kapal tu bila pusing anginnya, enjin yang powerful, terbang di udara. Ini maksudnya Nabi Sulaiman benda tu berlaku. Dan hanya baginda saja yang dikurniakan angin seperti itu. Okey, kemudian wasyayatin, dan kami perintahkan juga untuk dia perintah jin, wasyayatina kulla banna'im wa ghawwas, golongan banna pandai bina bangunan, wa ghawwas dan juga yang pandai menyelam untuk melakukan kerja masing-masing. Lepas tu hak ujung tu wa akharina, ada pula jin lain yang muqarramin, dipasung, diikat fil asfad, pada belenggu. Nampak tak kalau kita tengok ayat ni, baginda berdoa ni, Rabbighfirli wa habli ni, baginda berdoa. Selepas doa ini Allah Taala makbulkan, lalu baginda dikurniakan kelebihan mukjizat memang tak ada siapa dapat. Apa dia mukjizatnya? Angin tunduk kepada baginda. Lagi jin setan tunduk kepada baginda. Lagi wa akharin, ada jin setan lagi terbelenggu fil asfad, pada belenggu-belenggu. Terbelenggu pada belenggu-belenggu. Okey tuan-tuan dan selingan, alhamdulillah kita ada platform sekarang ni. Platform yang disediakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dan saya patut pujilah usaha yang dilakukan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dia buat berbagai program almost setiap hari untuk bawa masyarakat kepada Al-Quran, tadabbur dan sebagainya. Cuma untuk terus meneruskan kita kata kelangsungan program majlis ilmu sebegini, sudah pasti perlu kepada dana-dana. Jadi sangat bagus kalau tuan-tuan boleh menyumbang kepada Akademi Tadabbur Malaysia untuk terus kita meneruskan kelangsungan, untuk kita terus tadabbur Al-Quran dan sebagainya. InsyaAllah pahala itu akan berkekalan, berterusan. Selagi ini ilmu yang disebarkan melalui Akademi Tadabbur ni dipraktikkan oleh semua orang, insyaAllah. Okey, jadi kesimpulan dia, kelebihan ini hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman, kelebihan muqarran, maksud mengikat jin, setan dan sebagainya. Itu hujah pertama yang diberikan. Boleh tak amalkan doa Nabi Sulaiman? Saya rasa kurang sesuai. Nak amalkan doa ni macam kurang sesuai. Sebab apa? Doa ni ternyata maknanya sangat khusus untuk baginda. Lepas tu ulama pun bincang mulka di sini ni, la yanbaghi li ahadin min ba'di, ini makna yang khusus kepada Nabi Sulaiman, sehingga anaknya sendiri pun tak mampu, tidak mendapat kelebihan seperti baginda. Sebab dia kata anugerahkan kepadaku, dia seorang tu. Jadi kalau kita nak amalkan doa ni macam tak berapa nak kena. Itulah kadang-kadang doa-doa dalam Al-Quran ni, walaupun dia berbentuk doa, tetapi ada konteks tersendiri yang nampak macam kurang cocok kalau kita amalkan. Contoh, ingat lagi saya. Saya stop sekejap, saya share ada doa lain. Sorry tuan-tuan, saya kena cari dulu. Tak apa, sambil-sambil. Kisah Malaysia berkurung.
Okey. Ini buku saya yang saya tulis masa PKP. Dan ada satu topik yang saya sentuh dalam buku ini berkaitan dengan doa. Dia buku ni ada 3 bahagian. Okay. Buku saya ni ada 3 bahagian. Pendahuluan, lepas tu bahagian 1 doa ketika wabak. Doa ketika wabak. Lepas tu satu lagi isu-isu berkaitan dengan COVID lah. Tak apa, ni bukan nak cerita ni. Okey, tengok ni. Doa hindari azab, muka surat 43. Kalau kita tengok, doa ini nampak macam okey untuk kita hindari wabak penyakit. Mana ada doanya? Sebab apa bila berlaku COVID tu hari, ni bukan kita nak ban, kita nak kritik siapa, tapi penting untuk kita bila kita nak faham Al-Quran tadabbur, kita tak boleh main ambil ikut dan, kita mesti memahami mengikut konteks. Okey. Orang duk sebar. Ini pada 19 Mac ni, saya dapat satu rakaman suara ceramah seorang ustazah yang mencadangkan agar orang ramai berkongsi doa yang dikatakan elok untuk diamalkan bagi menghindar wabak COVID. Nampak elok lah. Rabbana kshif 'anna al-'adab, Tuhan hilangkan adab ini daripada kami. Inna mu'minun, kami janji akan beriman. Jadi maksud wahai Tuhan kami hapuskan adab ini. Dia kata adab COVID dah tu. Inna mu'minun, kami berjanji. Zahir nampak macam sesuai ketika COVID. Tetapi kalau kita tengok konteks sebenar ayat ini, dia cerita apa? Cerita dia bila musyrikin Quraisy degil melawan Nabi secara berterusan, Nabi pun berdoa. Nabi kata apa? Ya Allah, timpakan kepada Mudar, orang Arab Mekah ni, azab kemarau seperti kemarau yang pernah menimpa zaman Nabi Yusuf. Berikutan doa baginda tu, lalu mereka menderita kemarau yang panjang sehingga mereka nampak langit tu berasa, lalu mereka pun tak tahan. Mereka pun baca doa ni. Tuhan, hilangkan azab ini, kami janji dah depan kami akan beriman kepada Muhammad. Nampak macam okey, tapi konteksnya tak okey. Konteks ini tak okey. Konteks ini doa orang kafir ni. Lepas tu kalau sekiranya ini doa untuk menghilangkan adab, tak sempat dapat di kita. Nabi terlebih dahulu akan ajar kita baca doa ni. Tapi Nabi tak ajar. Sebab kalau tengok dalam trend ayat-ayat Al-Quran, para sahabat Nabi ni, apabila mereka cerita suatu benda, mereka akan bagi tahu. Kalau kamu nak, bacalah doa ini. Kalau kamu nak, bacalah doa ini. Contoh saya ambil satu lagi untuk kita kata perhatian kita semua, kita ambil ini saranan doa yang bagus yang disarankan oleh sahabat Nabi. Okey. Cerita dia kita tengok ni dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran cerita mengenai kelahiran Maryam alaihissalam. Bila Maryam dilahirkan, ni Allah Ta'ala cerita ni. Allah kata falamma wada'atha, bila mana Hannah, ibunya Maryam, nenek Nabi Isa, melahirkan Maryam. Qalat rabbi inni wada'tuha untha, Tuhan, aku melahirkan perempuan, bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui tentang jantina bayi aku ni. Walaysa dzakaru kal untha, dan bukanlah, tidaklah jantina lelaki sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Hujung ni. Wa inni, dan sesungguhnya aku. U'iduha, minta perlindungan denganmu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan zuriatnya besok Nabi Isa, minasyaitanir rajim, minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Lepas tu ketika menceritakan kisah ini, katanya Abu Hurairah dalam hadis tu, dia kata iqra'u in syi'tum, kalau kamu nak, bacalah doa ini. Maksud ada saranan itu. Ada saranan itu. Dan ketika saya duk belek-belek cerita mengenai apa? Mengenai doa tadi tu. Doa siapa? Doa orang yang kita kata apa? Azab tadi tu. Tak ada pula kata saranan nak kena baca doa itu untuk menghindarkan azab. Kata wabak penyakit. Sebab doa tadi tu Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun, tak sesuai dibaca kerana ia cerita sejarah musyrikin Quraisy yang degil, lalu mereka dihukum dengan kemarau panjang, mereka pun dah tak tahan, mereka pun berdoa, Tuhan hilangkan azab ini. Jadi kesimpulan macam ni lah, balik kepada topik kita tadi, jauh pergi dia. Okey, sesuai ke tidak doa ini dibaca? Kalau tanya saya, tak berapa nak sesuai, sebab dia adalah peristiwa khusus untuk Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita rasa kita nak baca doa untuk dapat sesuatu kelebihan,
amalkan doa-doa Nabi kita yang masih lagi banyak ataupun ayat-ayat Al-Quran yang jelas topik perbincangan dia. Okey tuan-tuan, itu isu yang pertama. Kemampuan ni bagi pihak yang kata Rasulullah memang tak mampu. Dia kata kemampuan tak mampu untuk tangkap jin. Kemampuan untuk menangkap jin ni mukjizat khusus baginda ni dalam ayat ini. Itu hujah yang pertama. Dia kata apa? Setiap Rasul dia gunakan mukjizat yang berbeza antara satu sama lain sesuai dengan keperluan zamannya. Nabi Musa berhadapan dengan zaman sihir. Lalu tongkat baginda mengalahkan semua sihir. Nabi Isa diutus pada zaman perubatan. Lalu baginda dikenai mukjizat perubatan. Ini kita kata, dan zaman Nabi kita ada perbezaan dia. Okey, ketika ni yang kedua, ketika menghuraikan hadis di atas, hadis cerita Ifrit ni. Kacau Nabi sempat cekik dia tu. Imam An-Nawawi memetik kata-kata Qadhi Iyad. Dia kata kelebihan itu menangkap jin dikhususkan untuk Nabi Sulaiman. Oleh itu, Nabi terhalang daripada mengikatnya. Ia berlaku sama ada kerana, ini beberapa teori, hipotesis lah. Kita kata pandangan. Yang pertama, baginda memang tak mampu, sebab tu dia tak boleh tangkap. Yang kedua, setelah baginda teringat tentang kelebihan tersebut khusus untuk Nabi Sulaiman berdasarkan ayat tadi, baginda pun tak jadi untuk ikat. Kerana baginda menyangka baginda tak mampu. Sedangkan sebenarnya dia mampu. Ini ada pula kata macam tu. Yang ketiga, baginda merendah diri bagi menghormati Nabi Sulaiman. Ini tuan-tuan boleh tengok nota kaki itu saya letak. Ini adalah syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi ketika beliau menghuraikan hadis tadi itu. Selain daripada itu, penggunaan perkataan laula. Laula kalaulah bukan kerana. Dalam kaedah bahasa Arab dipanggil apa? Dia kata harfu imtina'il wujud, imtina'il lil wujud. Huruf yang digunakan untuk menafikan kewujudan suatu aktiviti. Contoh, kita sepatutnya datang ke kenduri rumah kawan kita malam tadi. Katalah dia buat tahlil. Patut kita pergi. Kita pun tak pergi. Lepas tu besoknya kita pun jumpa dia. Kita minta maaf. Kita berkata apa? Dia kata kalaulah bukan kerana rumah saya didatangi tetamu semalam, sudah pasti saya hadir majlis awak malam tadi. Jadi soalan dia, adakah dia hadir? Dia tak hadir lah. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalang dia. Apa yang menghalang dia? Tetamu yang datang. Jadi perkataan laula tu menafikan kewujudan in the first place. Ni dia kata ni kita kena tengok balik hadis awal tadi. Sorry. Hadis pertama tadi. Ni hadis pertama. Nabi kata apa ni? Iblis cuba kacau aku pun mohon perlindungan dengan Allah, lepas tu aku pun laknat dia. Lepas tu kata, wallahi katanya Nabi, laula kalaulah bukan kerana da'watu akhi Sulaiman, kalaulah bukan kerana ada doa khusus saudara kita Sulaiman yang minta kelebihan menangkap jin itu hanya untuk dia, sudah pasti semua budak-budak Madinah boleh tengok rupa jin. Jadi perkataan laula di sini menafikan kewujudan sama sekali kemampuan itu sebab ia hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Jadi tuan-tuan mungkin kalau siapa yang jin dengar ceramah sekadar halwa telinga, dia susah nak follow lah perbincangan malam ni. Sebab kalau kita tengok tradisi para ulama, bila mereka berbincang mengenai topik-topik, kalau kita baca buku-buku kitab-kitab para ulama, dia akan bawa inilah kata topik perbincangan. Dia beri hujah dia, beri dalil dia. Dan perbincangan sebegini sebenarnya sangat sihat untuk perkembangan minda. Untuk perkembangan ini. Sebab saya cerita pengalaman saya pernah ceramah di sebuah tempat lah. Dan saya mengajar tafsir. Dan dalam kelas tafsir itu kita cuba untuk apa? Untuk meyakinkan, untuk kita faham sungguh satu ayat. Jadi ada cross reference lah. Saya kata okey ayat ni sekarang ni. Untuk faham negara ini ada berapa ayat yang perlu kita perhati. Saya kata okey buka muka surat. Surah sekian. Tengok. Surah sekian tengok. Surah sekian tengok. Jadi mungkin kita buka beberapa surah untuk tambah mengukuhkan topik perbincangan. Jadi tuan-tuan, apabila perbincangan pada topik itu disokong oleh ayat-ayat lain, kefahaman kita kepada itu dijadi semakin mendalam, semakin jitu, semakin kukuh. Dan dalam kelas tu ada jenis minat, suka, dia seronok, dia kata dia lebih memahami. Tapi ada yang pergi ke kelas, saya dapat maklumat lah.
Makcik-makcik yang jenis pergi kelas bukan untuk menuntut ilmu tapi untuk mengisi masa lapang dan yang bersosial. Lepas tu dia tak datang kelas. Dan kenapa? Tanya. Dia kata ustaz buat kita macam budak-budak. Kenapa pula? Nak kena buka sana, buka sana, buka sana, buka surah sana, buka surah sana. Kita datang nak dengar ceramah. Itu beza pergi dengar ceramah dengan tafaqquh fid din. Tafaqquh ni maksud mendalami agama. Dan yang menjadikan kita seorang berkualiti dari segi knowledge dengan cara tafaqquh, mendalami. Ada perbincangan. Lepas tu dalam buku saya ni saya bawa hujah dan hujah balas. Dan kesimpulan akhir kita akan dipanggil tarjih. Okey, ustaz dah bawa perbincangan pihak yang menyokong kata boleh menangkap jin. Ustaz juga bawa pandangan mengatakan jin tak boleh ditangkap. Jadi sekarang ni nak pakai mana satu? Boleh ke tak boleh? Jadi kita tak boleh paksa orang untuk terima pandangan kita, tetapi bagi orang yang mengaji, kita pun tanya balik kepada orang dengar. Okey, awak dah tengok hujah yang menyokong, hujah yang menentang. Awak rasa mana satu lebih kuat? Oh, kami rasa hujah yang kata tak boleh tangkap jin ni kelihatan lebih kukuh kerana dia layout semua. Jadi saya rasa macam tak boleh tangkap. Okey, itulah pandangan saya. Jadi kita kata ini kita buka supaya orang belajar, dalami dan faham topik itu. Lepas tu saya tengok dekat Facebook ada seorang ustaz. Dia ulas benda yang sama. Tapi tak adalah kata-kata mendalam macam ni. Lepas tu bila tengok komen-komen, orang yang komen tu, saya tengok orang yang komen saya sedih. Sebab apa yang komen tu terlalu mengikut perasaan lepas mulut nak cakap. Dia kata ustaz ni sombong. Aku berdoa biarlah ustaz ni kena ganggu dengan jin setan pula. Sebab dia kata jin setan tak boleh ditangkap. Dia kata kenapa sampai nak bawa ke situ, ejekan, kutukan. Bawa perbincangan ilmiah lah. Tapi susahlah sebab apa netizen ni, saya perhati dua benda. Dua benda ni kalau dapat pada orang jahil, sangat bahaya. Yang pertama kuasa. Dia jahil, ilmu tak ada. Tapi sebab pandai main politik, pandai melobi dan sebagainya, dia pun dapat kuasa. Jadi orang besar jadi menteri. Oh bahaya. Orang macam ni akan melakukan kerosakan yang besar. Kenapa? Dia jahil, dia bodoh. Tapi dia dapat kuasa. Yang kedua, bahaya, bahaya besar, setakat perhatian saya, orang-orang yang bodoh ataupun jahil ni kalau mereka mendapat teknologi. Kalau dulu, orang jahil dapat teknologi, dia fikir dia nak berkuasa, dia guna teknologi senjata ke semua sekali untuk bunuh orang. Zaman sekarang, orang jahil tak tahu dosa pahala dapat teknologi. Boleh akses kepada media sosial. Boleh komen tanpa fikir. Sedangkan penjelasan tu dah diberikan dengan cara yang cukup cantik, hujahnya kukuh. Tapi oleh kerana dia malas membaca, malas dengar sampai habis, dia tu jump to conclusion, dia gunakan bahasa-bahasa tak sepatutnya, kotor dan sebagainya. Jadi bila berhadapan dengan orang jahil ni, kita kata tak payah layan. Buat sakit kepala. Okey? Habis. Okey, ini kata laula. Hadis di atas juga menunjukkan bahawa baginda langsung tidak mampu mengangkat jin. Kemampuan baginda sebagaimana disebut oleh hadis itu berlaku dengan izin Allah. Dia dapat ni, tengok Wa inna Allah amkanani minhu. Allah telah bantuku untuk menewaskannya. Okey, habis. Yang kedua. Tadi hujah poin yang pertama tu. Ni bawah poin pertama ni dia keluar beranak pinak ni. Dia keluar anak-anak dia ni. Hujah semua tadi. Tak apa. Kemudian tengok poin yang kedua, poin besar. Nabi tak pernah tangkap jin. Nabi tak pernah, saya tak jumpa lagi. Kalau tak pernah tu susah juga takut orang kata, awak tak jumpa, okey. Saya tukar ayat. Saya tak pernah jumpa. Saya tak jumpa lagi hadis sahih. Kalau saya tak jumpa, maksud mungkin ada. Saya tak jumpa. Kalau tuan-tuan yang sedang menonton, jumpa, boleh berikan hujah itu kepada saya. Kontak saya melalui Facebook dan sebagainya. Dengan syarat hujah lah, bukan hearsay. Bukan cakap orang cakap, ustaz cakap, tok syekh cakap. Sebab dalam Islam hujahnya adalah sesuatu yang valid. Contoh Al-Quran. Al-Quran tu pun kena tengok tafsiran yang betul. Dan juga hadis. Hadis pula mestilah berdasarkan hadis yang sahih. Boleh kita pakai sebagai hujah. Tapi kalau cakap kitab tersebut, tetapi tidak dinyatakan hujahnya berdasarkan nas ataupun logik yang kita kata diterima dalam lingkungan pemikiran kata skup agama, apa ya kita nak terima. Okey, Nabi
tak menangkap jin. Perkara yang berlaku, Nabi cuma mengusir jin ataupun syaitan. Bukan ambil tangkap masuk potong, tak. Kalau nak buat, Nabi lah orang yang paling mampu. Okey, dalam sebuah hadis ada menyebut kisah seorang wanita yang bawa anak kecil yang terkena rasukan setan. Cerita rasuk ni pun panjang juga, tak apa. Dia jumpa dengan Nabi, Nabi pun berkata kepada setan hak merasuk. Ini hadis riwayat Ahmad. Dia berkata, "Ukhruj aduwallah." Keluar wahai musuh Allah. Ana Rasulullah, aku ni Rasulullah, utusan Allah. Lepas tu budak tu pun sembuh. Lepas tu saya baca riwayat lain, Nabi ludah dalam mulut budak tu. Buka, ludah. Dan tuan-tuan kena ingat, hak keluar pada Nabi yang suci. Ludah Nabi tu bukan ludah biasa. Ada keberkatan. Sebab Nabi bukan macam kita. Tu belum lagi kita tengok antara hobi kegemaran Nabi adalah sugi. Sewak, cuci mulut. Nabi sangat particular. Jadi kita kata, ludah jijik. No. Bukan gitu. Lepas tu budak tu pun sembuh. Fabar'a, sembuh. Lepas tu mak dia pun bagilah Nabi 2 ekor kibas dan juga sedikit susu beku. Macam kita kata yogurt lah. Minyak sapi sebagai tanda penghargaan. Tuan-tuan, hadis ni antara hujah lah yang menjadi hujah kepada para ulama ataupun orang yang buat ruqyah. Di bab ruqyah dia letak harga. Tapi kalau sekiranya orang yang dirawat tu beri something, tak ada masalah untuk terima. Ini antara hadis yang dipakai dalam isu itu. Kadang kata tuan-tuan, ulama kita bukan langgar ikut dan semua berhujah berdalil. Lepas tu kita kena respect dengan kata perbincangan para ulama. Macam kes sekarang penjarakan solat ke macam-macam lagi lah isu-isu berkaitan dengan COVID ni. Lepas tu kita kata tak boleh rentas daerah semua sekali. Dapat ke pokok-pokok hak jenis melulu ni, dia guna teori, dia guna pandangan mereka. Ulama-ulama pun dah kena termakan dengan Dajjal. Dah jadi hamba WHO. Ya kan, dah masuk. Macam-macam kutub. Pada para ulama kita, dia bukan saja-saja buat tu. Ada kira bicara dia. Dan kita tengok macam seolah-olah ada satu kesepakatan dalam kalangan para ulama untuk memahami isu tu benda mengikut pandangan yang sama, penjarakan solat dan sebagainya. Okey. Dalam hadis lain pula, ini pun interesting. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Uthman bin Abil As. Nabi amanahkan dia untuk satu urusan di Taif. Lepas tu tiba-tiba dia terkena gangguan misteri ketika mendirikan solat. Sehingga dia lupa tentang solat dia. Dia pun bagi tahu ke Nabi. Nabi pun buat apa? Nabi tepuk dada dia. Nabi ludah ke dalam mulut dia sebanyak 3 kali. Lepas tu Nabi kata, "Ukhruj aduwallah." Nabi kata, keluar kamu daripada tubuh ini. Keluar kamu dalam tubuh ini, wahai musuh Allah. Nabi lafazkan 3 kali. Kemudian sembuh kamu ni. Dia kata, demi usiaku, kata sahabat ni, selepas itu gangguan itu tidak lagi menyerangku. Bukan kata, Abul As mau sakit. Nabi pun angkat tangan, pusing-pusing tangan sikit, baca sikit, ruqyah. Lepas tu gegar tangan Nabi. Gegar macam tu macam cerita-cerita Melayu lah. Kenapa gegar tu? Sebab nak tunjuk ada pertarungan tu. Contoh bergegar tangan ni. Potong botol, masuk botol, berpuluh-puluh. Lepas tu pergi buang ke laut. Ada tak? Tak ada. Nabi doa aja. Dia kata keluar daripada tubuh ni. Okey, habis. Yang ketiga, antara topik yang ketiga bawah tajuk ni, jin ni, dia kena ingat. Kadang orang akan tanya. Orang akan tanya soalan. Hak jenis mengaji lah. Kalau sekiranya orang kita kata mungkin maklumat tak banyak, dia macam senyap je lah. Sebab sepanjang sebelum saya tulis buku ni, kita melalui proses lah. Kita baca, kita kaji, kita pun cerita kepada orang. Dan kadang-kadang bila kita cerita kepada orang yang kita cerita tu ada banyak level. Ada hak biasa, awam, dia dengar aja. Ada hak jenis nak petikai. Dan hak petikai tu pula saya suka sebab dia bukan petikai kosong, dia bawa hadis. Ini antara contoh. Jin sudah menjelma dalam bentuk lain seperti ular ke,
manusia ke, sebagainya mampu ditangkap, sebagaimana hadis yang menceritakan Abu Hurairah pernah menangkap jin atau syaitan yang mencuri di gedung Tamar Madinah. Kisah dia. Dia kata Abu Hurairah cerita, dia kata Rasulullah mewakilkanku mengamanahkan aku untuk menjaga harta simpanan zakat kurma bulan Ramadan. Namun datang satu makhluk mencuri makanan itu, aku tangkap dia dan berkata, demi Allah aku akan bawa kamu kepada Rasulullah. Makhluk itu pun berkata, dia kata apa? Dia kata inni muhtaj. Cakap Arab tu. Dah lah dia Arab kan. Aku ni amat memerlukan makanan dan ada anak-anak serta sangat berhajat. Kalau berdasarkan hadis ni, orang tanya saya, kalau Ustaz kata jin tak boleh tangkap, dalam hadis ini, kata makhluk ini, panjang hadis ni, cerita pasal ayat kursi ini. Dia cerita ke Nabi besoknya. Nabi kata dia akan datang lagi. Iblis atau makhluk tu akan datang lagi. Datang lagi sampai 3 kali. Lepas tu akhir kali ketiga, dia kata aku memang nekat nak bawa kamu jumpa dengan Rasulullah. Dia pun terlalu takut dengan Nabi. Lepas tu dia buat apa? Dia kata okey, aku bagi satu rahsia. Kalau baca ayat kursi selamat. Lepas tu bila report ke Nabi, Nabi kata walaupun dia tu penipu, tapi hak disebut orang tadi itu kerana terdesak ayat kursi itu betul. Nabi pun kata dialah setan. Jadi nampaklah hadis ini sebenarnya boleh pula dipegang, ditangkap setan. Jadi kita nampak macam mana kita nak kita kata nak sebut jin setan tak mampu ditangkap, nampak macam sedikit ada contradiction. Sebab tu tuan-tuan kena perhati perbincangan yang biar meluas. Kesilapan ramai juga saya perhati, hadis cerita konteks lain dibawa kepada konteks lain. Jadi sebab tu payah nak faham tu. Waktu kita kena tengok hadis cerita konteks mana, hadis cerita konteks mana. Okey, hadis ini dia dah merujuk kepada jelmaan. Hak atas-atas tadi tu adalah jin setan bukan dalam bentuk jelmaan. Bukan dalam bentuk jelmaan. Hak bentuk jelmaan ni dia dah transform dengan izin Allah dalam rupa bentuk lain. Ular. Kita pun tengok ular, kita pun pukul, mati. Lalu jin hak dah menjelma dalam rupa ular itu mati, dibunuh, bukan setakat mati dia pun dia ditangkap. Sebab dia dah ada jisim dia dah ada jirim dia, tubuh dia. Macam hak ni pun dah ditangkap sebab dia dah ada jisim dia. Jadi tak ada isu. Dia macam kita tangkap makhluk-makhluk lain hak berjisim. Sedangkan yang dibincangkan tadi itu daripada awal, dakwaan orang yang boleh menangkap jin, syaitan dalam rupa asal, bentuk asal yang kita tak nampak. Itu isu dia. Dua perkara yang berbeza. Okey, habis. Yang keempat, keistimewaan untuk umat Islam. Tak payah duk sibuk nak tangkap, masuk botol, tak payah. Allah berjanji akan mengikat jin dan juga syaitan sekali setahun pada bulan Ramadan. Ini hadis Nabi ni. Nabi kata bila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu syurga dan akan ditutup pintu neraka, dan setan-setan hak degil ni, kita kata di kepala-kepala setan ni akan dibelenggu. Dan belenggu di situ tu adalah perbincangan dia. Perbincangan tu macam kita kata macam belenggu setan tu bukan semua setan nak kena belenggu, hak jahat-jahat sangat. Hak jahat-jahat sajalah kena belenggu. Atau kata Ustaz, kalau setan dibelenggu dalam bulan Ramadan, kenapa masih ada gangguan lagi? Kenapa orang buat jahat lagi? Kenapa masih ada lagi orang kena rasuk? Jadi jawapan kita kata, hak kena rasuk tu, kemungkinan betul ke dia memang literally dirasuk, ataupun mungkin itu perasaan dia ke, ataupun tekanan perasaan. Itu satu kemungkinan juga. Kemudian kalau kita katakan dirasuk tu, sedangkan hadis ini kata setan diikat, antara satu makna yang dibawa oleh para ulama, dalam bulan Ramadan setan tu diikat bukan semua. Setan-setan hak jahat, kepala-kepala dia. Macam ketua-ketua gangster. Sebab apa bila mereka diikat, anak buah ni tak tahu nak bertindak. Sebab apa tak ada ketua yang beri arahan. Jadi kurang ada sikit. Kemudian ada juga yang kata, Ramadan ni setan diikat tu sebab apa? Setan ni dia punya teman rapat dia bersama manusia untuk menghasut manusia buat jahat ni adalah nafsu. Dan bila Ramadan, bulan puasa, orang tak makan, nafsu tu jadi lesu. Jadi setan pun nak ajak nafsu buat jahat. Jom lah. Nafsu kata, sorry lah, mu pergi dah dulu, aku tak larat, aku puasa hari ni, aku letih. Jadi seolah setan tu terikat, terbelenggu. Ada juga pandangan yang katakan begitu. Allah. Dan yang keempat, antara topik. Ni apa? Ni ramai orang terlepas pandang. Bila bincang berkaitan dengan jin boleh tangkap tak tangkap, sehingga ada yang tidak berakhlak,
Macam contoh saya kata netizen tadi, sehingga maki si ustaz. Ustaz ni begitu, ustaz ni begini. Tanpa sedar rupanya dia tu, Tu baju kantong tu Kak. rupanya tanpa sedar dia pun telah dirasuk setan dalam hati dia. Tengok hadis, tengok. Setiap orang yang beriman wajib membelenggu dan mengikat syaitan dalam diri dia. Ini cerita Qarin dalam diri. Agar syaitan tersebut tidak berjaya menghasutnya melakukan penderhakaan kepada Allah. Sebab ikut Abdullah bin Abbas, setan dia memang melekat di hati anak-anak Adam. Dia panggil Qarin tu. Ataupun kalau kita baca surah An-Nas, dia kata min syarril waswasil khannas. Setan ni hak lagi penting. Hak ni kena ikat. Ikat dengan apa? Ikat dengan iman. Ikat dengan taqwa, amal soleh dan sebagainya. Apabila mereka lalai, setan yang akan menyebarkan pengaruhnya dan dengan hasutan jahat. Bila manusia mengingati Allah, setan itu akan jadi lemah. Ni kata-kata dalam diri ni, duduk sibuk, boleh tak jin setan tangkap masuk botol, buang ke laut. Kadang-kadang kita duduk sibuk hal tu, tapi dalam diri kita ni memang ada setan. Hak busuk hati, hak mengasuh kita buat jahat dan sebagainya. Dalam diri itu ada setan, dipanggil Qarin. Dan Qarin tu, dia apa? Kalau berdasarkan apa kata-kata Abdullah bin Abbas ni, ataupun disokong lagi oleh hadis lain, dia pengaruh dia akan jadi kuat kalau kita lalai, kita marah, kita bernafsu. Dia akan jadi kuat. Sebab tu bila kita tengah marah, kita buat tindakan yang luar kawal. Lepas kita hilang marah, kita tengok balik, kenapa telefon aku terpecah, kecil. Rupanya tadi kita marah, kita balik telefon. Kita berkata, kalau aku waras, aku tak buat macam tu. Maksud setan yang ada dalam diri kita ni, dia macam melebarkan pengaruh dia. Sama juga kalau kita tengah bernafsu. Kita tengah bernafsu, orang boleh berzina ni, macam kata sunnah mahram, bila tengah bernafsu ni, lalu Qarin setan dalam diri akan keluar. Dia jadi tak sedar. Dia akan boleh buat apa, merogol anak sendiri ke dan sebagainya. Bila sedar baru dah menyesal. Kenapa pada masa itu setan tu kuat? Manakala kalau kita ni sentiasa dalam pengaruh soleh, takwa, kita belajar, kita tahu mana yang dilarang Allah, kita akan sentiasa mengekang setan daripada mempengaruhi kita. Lepas tu setan tu jadi lemah. Lepas tu kita tengok orang soleh, orang baik, dia tak berapa nak buat jahat. Sebab apa? Setan dalam diri dia tu, Qarin tu, dia lemah. Seolah setan dia tu memang dibelenggu. Tak payah pakai botol. Dengan takwa tu lagi penting. Okey. Lepas tu satu lagi perkara yang boleh menyebabkan jin ataupun setan ni kuat, Qarin dalam diri tu, apa saja yang melalaikan. Dia ada sebuah hadis. Hadis ni cerita seorang sahabat Nabi, dia naik macam bonceng, naik unta belakang Nabi. Tengah naik unta tu, tiba-tiba unta dia tergelincir. Dia macam terjatuh sikit lah. Bila terjatuh, dia macam, kalau kita orang Melayu latah lah. Dia kata, ta'isa syaitan. Dia kata, celaka si setan. Dia sebut macam tu. Nabi dengan Nabi pusing, Nabi kata, mu jangan cakap macam tu. Nabi kata, la taqul ta'isa syaitan. Mu jangan sebut celaka setan. Ta'is tu kata-kata maki. Maki hamun. Celakalah kepada setan. Kalau kita fikir logik, kita nak marah. Kita kata, oh celaka setan. Dasar anak haram contoh. Kata khinzir punya setan. Kita rasa kita dah maki setan tu kita jadi baik. Dah, rupanya berdasarkan hadis Nabi kata, mu jangan cakap la ta'asa syaitan. Sebab bila mu sebut lagu tu, dia akan jadi semakin kuat sebesar berumah, Nabi kata. Dan dia akan kata, biquwwati, dengan kekuatan ini aku akan kalahkan kamu. Maksud lagi kita maki, lagi kita berkelakuan buruk, lagi kita buat benda tak senonoh, setan tu semakin kuat. Sebab itulah makanan dia. Sebalik Nabi kata, mu kena sebut nama Allah. Ingat ke Allah. Bila mu sebut bismillah ke, sebut nama Allah ke, setan hak dalam diri kamu tu, dia akan jadi mengecil seperti lalat, Nabi kata. Seperti lalat. Jadi hak ni kita kena faham betul. Contoh kita nak marah, kita maki, kita kutuk. Dia akan jadi makanan setan, dia akan lebih mempengaruhi kita. Sebaliknya kalau kita banyak akan mengingati Allah semua sekali, setan tu akan jadi lemah. Guru saya, sekarang ni Datuk, dia timbalan Mufti Kelantan sekarang ni. Masa kami belajar di Mahat tu tahun 90-an, dia mudir dia di sekolah Muhammadiyah lah. Dia antara mudir yang kita kata legend lah. Dia ni orang soleh. Datuk ni Abdul Qadir, hidup lagi, umur dah banyak lah. Dia ni, kalau kita budak Mahat ni dengar cerita Datuk ni Abdul Qadir ni,
antara kita kata, kalau saya nak kata lah, kalau tuan-tuan kata nak cari wali Allah di Kelantan, pergilah jumpa dia. Ini antara seorang wali Allah. Dan apa Datuk ni Abdul Qadir ni banyaklah cerita-cerita macam mana kehebatan ataupun keajaiban dia lah. Jangan pula pergi buku rumah nak cari dia. Cuma kami ingat ada masa tempatan ilmu. Masa tu sekolah kami dilanda apa? Dilanda kegilaan budak-budak muda belajar ilmu kebatinan. Belajar silat-silat kebatinan. Belajar macam mana? Contoh, pergi ke gelanggang ni, belajar. Baca doa ke guru, masukkan suatu ilmu, waktu boleh bergerak, boleh bersilat. Lepas tu, ada satu grup ni pula, dia rasa silat dia lagi hebat, lagi kuat. Lepas dia belajar ilmu dia tu, dia pergi serang gelanggang lain. Ni masa tu saya ingat saya tingkatan 5, kita tengah sibuk dengan SPM. Lepas tu Datuk ni Abdul Qadir ni, Ketua Timbalan Mufti Kelantan ni, dia ni memang handal ruqyah orang. Kalau saya nak kata level dia, saya boleh kata dia setanding dengan almarhum Datuk Harundin. Dari segi soleh dia. Dan kaedah dia merawat orang ni, dia guna kaedah yang digunakan oleh ulama Mesir. Ulama Mesir kalau dalam bidang ni popular lah, nama dia Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan kawan-kawan hak pergi belajar, dia bila budak-budak duk bergaduh pasal silat-silat ni, dan benda tu banyak benda yang meragukan lah. Tak pernah pandai bersilat, tiba-tiba tu boleh bersilat, handal. Mungkin ada unsur-unsur lain lah, macam bantuan jin dan sebagainya. Lalu Datuk ni Abdul Qadir ni, dia nak bagi alternatif pada budak-budak ni. Dia buka kelas dia. Kelas dia tu lepas habis sekolah, lepas zuhur, dia buat di bilik macam bilik mesyuarat sekolah. Dan saya masa tu dah kita nak balik sekolah, saya tak sempat belajar lah, tapi ada kawan-kawan yang pergi belajar. Lepas tu ni Abdul Qadir, Datuk ni Abdul Qadir ni, dia pernah cerita dalam kelas masa dia mengajar, dia kata setan dalam diri kita ni, qarin tu, berdasarkan pengalaman dia merawat orang kena sakit, dia akan jadi lebih bertenaga bila dia dengar muzik. Dengar muzik. Contoh dia kata kita pernah buat eksperimen. Ada orang kena rasuk dengan jin. Masa tengah kena rasuk tu, bila kita baca doa doa semua sekali, dia kata jin tu lemah. Tetapi kita test, pasang lagu, pasang muzik. Tiba-tiba dia kata jin tu dia jadi macam bertenaga luar biasa. Di situlah kita kata duduk ni, hadis Nabi tu, Nabi kata zikir tu, nama Allah akan melemahkan jin dan juga setan. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, umat Islam perlu sedar berpegang teguh pada agama Allah. Waktu tuan-tuan buku ni, nanti kita akan sampai pada bab yang ke-8. Itu kemuncak lah, kemuncak buku saya ni. Kita akan sampai pada bab yang ke-8. Ini senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Dan senjata-senjata ni, tuan-tuan jangan risau, dia tak ada mengaruh. Semuanya berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis. Jadi tuan-tuan, kesimpulan topik kita pada malam ni, kecelaruan berkaitan kemampuan manusia menangkap jin setan ni banyak berpunca daripada cerita hantu yang ditayang pada masyarakat awam. Orang percaya. Okey, para ulama berselisih pandangan tentang kebolehan setengah manusia yang mendakwa mereka boleh tangkap jin. Dia berdasarkan perbincangan panjang lebar pada hadis tu. Tetapi kalau ikut amal Rasulullah, baginda cuma mengusir, bukan menangkap. Mereka tak pernah tangkap ataupun penjarakan jin. Jin yang sudah menjelma dalam bentuk lain boleh ditangkap, bahkan dibunuh kerana memiliki sifat lemah jasad baharu jelmaannya seperti ular, anjing dan sebagainya. Dia ada cerita bagaimana jin di Madinah dia dibunuh oleh seorang sahabat Nabi. Waktu Nabi beritahu lepas ni, kalau ada ular ke dalam rumah kamu jangan tu bunuh. Mungkin dia adalah jelmaan jin. Nabi kata suruh bagi isyarat, suruh dia keluar. Kemudian Allah mengurniakan kelebihan kepada umat Islam dengan membelenggu syaitan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir sekali, setiap orang yang beriman wajib membelenggu, mengekam bisikan syaitan dalam dirinya agar syaitan tersebut tidak berjaya menghasutnya melakukan penderhakaan kepada Allah. Okey, Allahu a'lam. Dan insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat syaitan. Sifat syaitan ni tuan-tuan, buku ni, ini just kalau saya nak promo lah. Buku ni antara kelebihan dia lah,
lebih lagi kalau siapa yang nak cepat. Siapa-siapa nak cepat, saya dah beri buku ni dia punya peta minda. Kalau tengok bab 1 kesimpulan dia apa? Contoh. Ni info penting ni bab 1. Sejarah awal jin dan juga manusia. Saya buat peta minda. Kalau agak ke tuan-tuan rasa Allah banyak yang nak kena baca, boleh tengok peta minda. Bab 2, jenis-jenis 3 makhluk Allah yang utama. Ni, spesies jin, malaikat, manusia. Seterusnya persamaan antara jin dan juga manusia kita bincang dah. Lepas tu kelebihan jin berbanding manusia ni semua peta minda. Short form, ringkasan. Lagi batasan dia, lagi sahabat Nabi dan kalangan jin kita bincang minggu lepas ni. Dah ada dalil dia, perbincangan bla bla bla. Apa tu hari ni? Bolehkah jin ditangkap? Ni. Ini hadisnya, ini nota kaki dia. Ini kesimpulan. Jadi sifat syaitan, ni. Tabiat ada, ni saya buat peta minda lagu ni. Dan untuk akan datang kita akan bincang benda-benda ni semua. Lagi peperangan yang berat sebelah. Bentuk serangan syaitan. Lepas tu senjata ni banyak senjata ni. Senjata ni berdasarkan nas Al-Quran dan hadis ni. Lepas tu benarkah sebaik-baik jin ni, ada perbincangan topik-topik dia. Semua dah kita kata, saya boleh katakan sebagai ringkasan lah untuk setiap tajuk. Jadi kalau kita baca ada benda yang kita nak tahu, kita buka pada bab itu. Allahu a'lam. Hamimah. Okey. Dulu heboh pasal pameran jenglot. Adakah itu benar? Kalau tanya saya kata tak betul lah. Mana? Ni kata apa? Macam nak patung je lah. Nak patung. Tapi perangai kita, orang kita, lagi pelik, lagi nak pergi. Nak masuk bukan masuk saja. Kena beratur panjang. Bayar RM5. Bayar RM5. Betul tak rumah atau bilik kosong lebih dari 4 hari akan dihuni oleh jin dan syaitan? Allahu a'lam. Tapi gitulah, dia macam setinggan lah. Dipanggil Ummarul Makan. Ada hadis kalau tengok dalam perbincangan spesies jin tu di awal ni je. Ni dah. Ni. Ini 3 golongan jin. Satu bersayap terbang di udara, ni yang paling power lah. Ini berdasarkan hadis ni. Ular, anjing. Yang ketiga mendiam di satu tempat, berpindah randah. Atau tempat kosong lama, ni tak tahu dah 3 ke 4 hari limitation, saya tak tahulah. Tapi dia tengok kosong, dia rasa selesa, dia duduk situ. Sebab tu kita kalau boleh kita guna bilik-bilik kosong tu. Jangan kita biarkan kosong. Cuma tuan-tuan kadang-kadang kita jangan terlalu obses lah fikir pasal jin. Oh, situ ada jin, meremah. Sebab dia di alam dia, kita di alam kita. Kenapa kita bincang benda ni? Sebab nak dedahkan kepada kita semua, mereka juga makhluk yang ada taklif agama seperti kita. Dan nak kita kata mengikut pintu agama, pintu hak betul, pintu wahyu. Nak tanya Ustaz, gangguan histeria itu gangguan jin. Mengapa selalu pada anak-anak orang Islam, Ustaz? Pak Su kata, isu histeria ni, contohlah, saya tak ada terlibat secara direct. Tapi saya ada kawan-kawan yang biasa merawat orang kena histeria. Dia kata bukan faktor jin. Kadang-kadang emosi. Kadang-kadang, minta maaf cakap, ada yang buat untuk diversion. Contoh, ada kawan ni dia cerita di UAE lah. Dia belajar teknik-teknik dia. Bila datang orang macam kena histeria ke apa, dia akan pergilah untuk rawat. Lepas tu bila dia tengok trend dia kalau orang baca tu, dia ada reaksi dia tu. Berdasarkan pengalaman latihan lah. Dia tahu, ini memang histeria. Gangguan jin. Ini emosi. Ini mungkin buat. Dia kata nak tahu tak asal lah. Dia kata histeria ni kalau di universiti di UAE bila banyak berlaku dekat exam. Jadi kita jangan kata histeria. Oh ni jin punya pasal, panggil bomoh. Bomoh pula jenis pandai menipu, pandai ambil kesempatan, teruk. Tak habis-habis kita terkena.
Jadi kita jangan kata cepat nak kena histeria apa, kena jin ke tak. Kesian jin, asyik-asyik dia kena tuduh. Allahuakbar. Okeylah, untuk malam ni saya rasa topik dah habis ya. Mungkin ada beberapa masa lagi ni. Buka sesi soal jawab lagi kalau siapa nak tanya soalan. Allahuakbar. Okay, anybody? Soalan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Wan Abdul Muhaimin. Ustaz, selain kitab ni Alamul Jinni Wasyayatin yang ditulis oleh Umar Sulaiman Al-Ashqar, boleh Ustaz kadangkan kitab lain lagi tak? Selain kitab tu lah, Alamul Jinni Wasyayatin. Setakat saya rujuk masa saya tulis buku ni, dia lah antara jenis sikit. Tapi rasa saya percaya banyak lagi kitab-kitab lain. Antara contoh, tapi kitab ni rasa payah nak dapat aku, macam Laqatul Marjan fi Ahkamil Jan, Imam As-Suyuti. Lagi Laqatul Marjan, Akamul Murjan fi Ahkamil Jan. Ini pun ditulis oleh Imam Badruddin Asy-Syibli. Dan kalau tanya saya, kalau kita nak rujuk buku-buku berkaitan dengan jin ni, kita kalau boleh, kita ambil buku-buku yang dikarang oleh ulama hadis. Sebab apa? Mereka lebih mementingkan aspek etika yang sahih dan sebagainya. Lepas tu buku ni pun sebenarnya saya tulis lama dah. Lepas masa saya tulis tu banyaklah kita rujuk, membaca semua sekali. Tapi dalam lama ni, buku-buku hak terbaru saya tak pasti. Cuma dalam TV Al-Hijrah, pecinta ilmu akidah, Dr. Farid Ravi, dia ada ulas mengenai jin. Mungkin kita boleh tonton, tengok. Dia pun banyak rujukan-rujukan dia. Okey, soalan berikutnya. Apa pendapat Ustaz tentang saka? Tuan-tuan nak kena ingat, saya tak pandai merawat orang ni. Dia itu satu skill yang lain. Saya mungkin tahu teori mengenai jin semua sekali. Tapi bila aspek rawatan, itu perlu kepada latihan khusus. Tetapi dia tetap juga tak lari daripada kita kata line yang sama. Cuma tuan-tuan, saya nak pesan satu je. Kita jangan mudah nak mengatakan saka. Contoh sakit, saka. Sebab bila kita kata, oh awak ni ada saka, sebenarnya kita cuba fikir jauh sikit. Saka ni berasal daripada mana? Saka ni adalah jin yang mengikat janji taat setia dengan tok kita, ayah kita, moyang kita. Dan berjanji taat setia minta bantuan jin setan, ini syirik. Jadi kalau kita kata, oh, awak ni mangkali saya ni rasa pening, saya terkena gangguan mangkali sebab saka kok, family saya ada saka. Kena beringat, berhati-hati. Bila kata-kata macam tu, kita kata soal apa? Tok saya dulu saka, bela saka. Tok saya dulu mensyirikkan Allah, minta bantuan jin ataupun setan. Itu nak kena beringat. Okey, Ustaz, berikan jin mencuri barangan harta di alam kita. Tak jadi sesuatu yang mustahil sebab kita dah bincang itu. Antara kelebihan dia boleh bergerak cepat dan sebagainya. Cuma saya agak skeptikal lah bila keluar cerita toyol curi duit orang kampung. Saya agak skeptikal lah. Kadang-kadang sebab apa? Bukan saya nak menafikan benda ni wujud ataupun ada. Kadang-kadang dia lebih berbentuk escapism. Kita nak menafikan kelemahan, kecuaian kita, lalu kita menyalahkan benda lain. Kita menyalahkan orang lain supaya supaya kita tak nampak salah, sedangkan kita salah. Contohlah, banyaklah kes-kes family itu memang berantakan kerana akhlak sesama mereka tak betul ansur. Lepas tu tiba-tiba masuk orang gaji baru. Lalu orang gaji baru tu dia katakan bawa benda-benda hak tak elok sehingga memecah belahkan keluarga. Jadi bila tanya saya katanya jangan cepat nak tuduh orang. Bayangkan kalau kita berada dalam kasut orang yang dituduh macam tu. Jadi boleh ke jin mencuri barangan di alam kita? Allahu alam. Ini kena tanya orang dalam bidang tu. Sebab tu kita kena amalkan zikir-zikir yang Nabi ajar. Sebab dia bukan setakat protect diri kita. Dia protect habis semua harta benda kita. Okey, boleh ke jumpa bomoh ikhtiar untuk cari barang hilang? Jangan. Kalau jumpa bomoh cari barang hilang, tuan-tuan, kita percaya
amalan semayang 40 hari kena reject. Dia bomoh ni, mudah je. Bomoh ni, istilah bomoh, kalau dalam bahasa Arab ataupun hadis Nabi dia panggil arraf ataupun kahin. Orang hak mendakwa tahu. Mendakwa tahu. Contoh kita kata, oh, barang saya hilang. Saya pun pergi jumpa seorang bomoh. Bomoh dia pun tilik. Bomoh dia kata, oh, barang kamu ni duduk sekian-sekian tempat. Ataupun, oh, barang kamu ni sebenarnya duduk atas kereta masa nak keluar daripada kereta tu. Suami kamu bawa kereta, terjatuh benda tu tengah jalan. Hilang. Jadi susah nak cari dah. Tak pasal-pasal kita bergaduh dengan suami kita. Dan Nabi kata apa? Siapa yang jumpa dengan arraf. Bomoh lah. Orang yang mendakwa tahu benda gaib tak nampak di depan mata. Percaya dengan apa yang dia cakap, dalam sebuah hadis Nabi kata, solat 40 hari reject. Dengan main. Ikhtiar pun. Kemudian, kadang-kadang kita kata, dalam sebuah hadis Nabi kata, siapa yang jumpa dengan arraf, bomoh, hak mendakwa tahu. Benda gaib. Nabi tak tahu benda gaib. Nabi tak tahu. Kecuali setelah diwahyukan. Takkan bomoh tu boleh tahu. Tapi Ustaz, ilmu dia tinggi Ustaz. Apa proof ilmu dia tinggi? Sehingga dia tahu benda gaib. Kita nak ikut siapa? Nak ikut Nabi kan, nak ikut bomoh. Dalam hadis Nabi kata siapa yang pergi jumpa dengan bomoh dan membenarkan apa yang disampaikan oleh si bomoh, orang tu sudah tidak lagi beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Bahaya. Bahaya. Macam mana nak tahu benda tu jelmaan atau betul ular misalnya? Ni payah dah. Kalau dulu tak ada jepam Kalau ikut berdasarkan hadis Nabi itu, Nabi kata bagi isyarat suruh dia keluar 3 hari. 3 hari ni lama. Tak perlulah kita sibuk ni ular ke? Ular betul ke jin? Nampak je ular panggil jepam takap. Tak ada petanda nak tengok macam mana. Allahualam. Boleh tak mata kasar kita nampak jin? Tak boleh. Ini pun saya dah terangkan sebelum ni. Tak boleh. Sebab dia bercanggah dengan nas Al-Quran. Allah kata apa? Allah kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia jin syaitan melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Dan berdasarkan ayat ini Imam kita Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Siapa-siapa yang mendakwa dia melihat jin ketika dia sihat. Orang lain tak nampak. Orang ni perlu ditangkap, disuruh bertaubat dan ditakdir, dihukum, didenda kerana dia telah menyanggah Al-Quran. Quran kata tak boleh, dia kata boleh. Okey, let's see. Boleh. Memang dia kata dia nampak. Orang lain tak nampak. Tapi dia kata dia nampak. Sebenarnya, adakah itu satu kelebihan? Tak, bukan satu kelebihan. Orang ni dia ada berapa orang mendakwa boleh nampak jin. Sebenarnya saya dah sebut banyak kali dah dalam sesi kita. Tak apalah, kita ulang untuk refresh. Orang yang mendakwa dia boleh melihat jin, dia ada beberapa andaian. Yang pertama, dia tak nampak. Tapi dia dakwa dia nampak. Dia menipu. Yang kedua, orang yang tak nampak, dia kata dia nampak. Orang ni tak sihat. Dia terkena gangguan. Jadi kena pergi berubat. Yang ketiga, orang yang tak nampak tapi dia kata dia nampak. Kemungkinan dia mengalami, kita kata chemical imbalance. Bahasa kasarnya, kalau tengok orang bawah psikiatris, doktor cek dia banyak berhalusinasi. Mungkin halusinasi kerana chemical imbalance, ataupun kerana substan yang dia ambil dadah ke dan sebagainya. Jadi orang mendakwa dia nampak jin dengan mata kasar, kita tak payah percaya. Kita nak percaya Al-Quran ke, nak percaya dakwaan dia. Ini tidak kelebihan saya daripada kecil saya boleh nampak. Apa proof? Apa proof awak nampak? Saya nampaklah ada seekor tadi duduk dekat dalam bilik, duduk tengok ke awak. Saya tak nampak. Oh, saya boleh nampak. Sebab apa saya boleh nampak? Ini kelebihan Allah Ta'ala beri pada saya daripada kecil saya boleh nampak. Apa proof awak dapat kelebihan ini? Saya pula ada kelebihan tak? Kelebihan saya boleh tahu orang menipu. Saya tengok ni, awak cerita macam ni, saya pun guna kelebihan saya, Allah Ta'ala bagi sejak kecil, saya tahu awak menipu. Awak tak nampak, tak awak cakap nampak. Semua boleh dakwa. Dakwa. Kita orang Islam rujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 27. Okey. Panjang pula ni. Ayat tawa, ayat solat hajat. Dia gini. Ni mungkin doktor Ustaz Yusuf nak kena cari orang dalam bidang. Saya boleh recommend macam contoh bekas imam Masjid Putra. Ustaz Ikmal Zaidi habisnya gitu. Dia ni anak murid rapat, anak murid kesayangan Datuk almarhum Datuk Harun Din. Nanti kita boleh buat satu sesi lah. Okey, garam lada hitam
elemen jin setan. Hak ni pun Allah alam. Cuma berdasarkan pengalaman para ulama, ada setengah benda yang dibenci oleh jin ataupun setan. Contoh daun bidara. Daun bidara ataupun asid. Lepas tu saya pernah tanyalah dengan orang yang terlibat dengan ruqyah ni, kenapa daun bidara? Dia kata daun bidara ni di langit kata Sidratul Muntaha, surah An-Najm. Allah kata indah Sidratul Muntaha. Sidr ni bahkan disebut dalam surah Al-Waqi'ah antara tumbuh-tumbuhan syurga. Dan setan pula makhluk hak diharamkan masuk syurga. Lepas tu dia allergic dengan benda tu. Lepas tu dalam rawatan orang hak kata-kata dengan jin setan ni, memang berdasarkan pengalaman mereka terbukti jin setan memang tak boleh allergic dengan daun bidara, certain kata-kata benda lah. Itu kalau tanya orang dia lah. Betul ke pasal ada orang kunci jodoh orang? Jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Mungkin dia boleh hak ni pun kena rujuk pada orang dalam bidang ni, saya tak menjawab. Kataan dia lelaki yang buat anak dara tu tak nikah dengan siapa pun sebab lelaki tu kunci jodoh. Sebenarnya saya kurang setuju juga ni, sebab apa jodoh penentuan duduk di tangan Tuhan. Duduk di tangan Tuhan. Sebab tu, lebih saya nak tutup setakat ni lah. Panjang dah cerita ni. Kalau saya nak tutup, kita ni, orang Melayu, banyak sangat orang cakap. Orang bilang, orang cakap. Sedangkan benda-benda berbentuk ghaibiyat macam ni, jin setan ni, rujuklah Al-Quran dan Sunnah. Dan tuan-tuan, inisiatif yang dimainkan oleh Akademi Tadabbur, dia buka berbagai kelas online macam ni, sangat bagus untuk pendedahan kepada kita semua. Jadi tuan-tuan cukuplah tu. Tuan-tuan saya sarankan supaya beri sumbangan kepada Akademi Tadabbur supaya majlis sebegini akan lebih rancak kita jalankan. Okey, cukuplah untuk malam ni, dah pukul 10 suku. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita jumpa lagi 2 minggu untuk meneruskan bab kita, dan saya bagi teaser sikit untuk 2 minggu akan datang apa topik yang kita akan bincang. Kita akan masuk kita akan masuk, tadi kita dah bincang bab yang ke apa? Bab yang ke-5, adakah jin boleh ditangkap? Akan datang kita akan tengok pula sifat rupa paras syaitan dan juga malaikat. Macam mana syaitan? Comel ke hudu? Layakkah Maya Karim menjadi watak Pontianak dalam filem Pontianak Harum Sunnah Malam berdasarkan nas Al-Quran atau apa difaham fitrah manusia? Boleh ke tak? Sepatutnya jin syaitan ni dikena hudu. Tabiat syaitan, apa tabiat dia? Kita boleh tengok nanti. Kenapa kita belajar ni? Supaya kita tak ikut lah. Supaya kita tak ikut. Dan kesimpulannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Yusuf, Akademi Tadabbur.